Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Amira binti Hasni, pemanggilan nombor matrik A179519. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan laporan mengenai tugasan projek individu bagi kursus LMRR 1522, perancangan projek dan juga projek Liber. Projek saya telah diberi nama sebagai projek tambahan reka bentuk baju. Terdapat dalam pengurusan projek sebelum memulakan sesuatu projek, iaitu yang terbahagi kepada dua, iaitu pengurusan skop projek dan juga pengurusan jadual projek. Terdapat dua proses di bawah pengurusan skop projek, iaitu proses yang pertama menentukan skop projek, proses yang kedua menghasilkan WBS. Manakala bagi pengurusan jadual projek terdapat 4 proses, iaitu proses yang pertama mengenal pasti aktiviti, proses yang kedua menyusun aktiviti, proses yang ketiga meramal tempoh masa dan proses yang keempat ialah menghasilkan jadual. Seterusnya kita akan pergi kepada pengurusan skop projek. Nama projek ialah projek reka bentuk fashion baju baharu. Objektif projek ialah menghasilkan prototip pakaian dengan 3 jenis reka bentuk berlainan dalam masa 3 bulan sebelum dilancarkan di Kuala Lumpur pada 31 Mac 2021. Penghantaran ialah senarai penghantaran, spesifikasi produk, merupakan penghantaran yang pertama, reka bentuk ataupun lakaran prototip merupakan penghantaran yang kedua, dan penghantaran yang ketiga ialah penghasilan prototip. Tonggal pencapaian ataupun milestone ialah projek bermula dan juga projek tamat. Keperluan teknikal ialah spesifikasi prototip, bilangan pekerja, jumlah bahan dan alatan yang digunakan. Had dan pengecualian ialah 3 prototip sahaja, 3 corak bagi konsep pakaian, had untuk penggunaan kain, latihan tidak termasuk, waktu dan hari bekerja. Dan akhir sekali ialah tinjau dengan pihak berkepentingan, iaitu laporan kepada pelanggan dan juga semakan bulanan kepada pelanggan. Seterusnya ialah struktur pecahan kerja ataupun WBS. Projek tempahan reka bentuk baju mempunyai 3 major deliverable, iaitu spesifikasi produk, reka bentuk ataupun lakaran prototip dan penghasilan prototip. Di bawah major deliverable spesifikasi produk terdapat 3 sub-deliverable, iaitu pemilihan konsep, warna, corak dan fabrik. Di bawah reka bentuk prototip terdapat 4 sub-deliverable, iaitu lakaran, ukuran badan, proses menggunting dan juga proses menjahit. Dan terakhir sekali ialah penghasilan prototip. Terdapat 2 aktiviti di bawah sub-deliverable penghasilan prototip, iaitu kekemasan dan juga hasil jahitan. Seterusnya kita akan masuk kepada pengurusan jadual projek. Seperti yang kita dapat tengok di dalam jadual ini, terdapat ID tugas dan juga nota. Di sini projek bermula merupakan milestone, spesifikasi produk merupakan major deliverable dan pemilihan konsep merupakan summary task. Terdapat 3 aktiviti di bawah pemilihan konsep. Summary task yang kedua ialah pemilihan warna. Terdapat 3 aktiviti di bawah pemilihan warna. Summary task yang ketiga ialah pemilihan corak dan fabrik. Terdapat 4 aktiviti di bawah pemilihan corak dan fabrik. Major deliverable yang kedua ialah reka bentuk ataupun lakaran prototip. Terdapat 4 summary task, iaitu lakaran. Terdapat 3 aktiviti di bawah lakaran. Ukuran badan, terdapat 3 aktiviti di bawah ukuran badan. 2 aktiviti terdapat di bawah proses menggunting dan 4 aktiviti terdapat di bawah summary task proses menjahit. Major deliverable yang ketiga ialah penghasilan prototip. Terdapat 2 summary task, iaitu kekemasan dan juga hasil jahitan. Seterusnya ialah projek tamat yang merupakan milestone. Seterusnya kita akan pergi kepada urutan aktiviti di mana terdapat ID tugas dan juga aktiviti pendahulu dan durasi yang diperlukan. Sebagai contoh, bagi pemilihan elemen dan estetika merupakan aktiviti pendahulu bagi ID tugas yang keempat, iaitu selepas penjenaan idea dan juga kreativiti. Bagi pemilihan warna pula merupakan aktiviti pendahulu bagi ID tugas yang keenam. Dan di sini kita dapat lihat spesifikasi produk memerlukan hari selama 24 hari. Reka bentuk ataupun lakaran prototip memerlukan 33 hari. Manakala penghasilan prototip memerlukan 4 hari saja. Seterusnya kita boleh menamatkan projek ini.
Berikut merupakan kancah yang berjaya dihasilkan melalui software projek Libre. Jadi seperti yang kita lihat di sini, di dalam projek Libre ini terdapat kolom untuk name, duration, start, finish dan juga predecessor. Jadi name ni kita akan masukkan aktiviti list yang kita telah buat dalam pengurusan jadual projek. Masukkan. Dan duration ni ialah berapa durasi yang kita perlukan untuk sesuatu aktiviti itu. Sebagai contoh, penjanaan idea dan kreativiti memerlukan 7 hari. Jadi kita cuma tekan je 7 hari. Dan dia ada kolom start di mana dia akan beritahu kita bila sesuatu aktiviti itu bermula, dan kolom finish bagi bila sesuatu aktiviti itu tamat. Jadi bila kita masukkan duration kat sini, dia akan automatik beritahu tarikh untuk kita start dan juga tarikh untuk kita finish. Seterusnya ialah kolom yang ke-5, iaitu predecessor. Predecessor ni merupakan aktiviti sebelum bagi sesuatu aktiviti. Sebagai contoh, bagi aktiviti pemilihan elemen dan estetika, predecessor dia ialah ID tugas yang keempat, iaitu pemilihan elemen dan estetika dibuat selepas aktiviti yang keempat, iaitu penjanaan idea dan juga kreativiti. Jadi di sini ialah projek bermula sebagai milestone dan projek tamat juga sebagai milestone. Jadi di sini projek bermula pada 1 hari bulan 1 dan seterusnya projek ini tamat pada 29 hari bulan 3 2001. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.